jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kau ungkit lagi. Sebuah filem seram, guys. Filem berjudul Waruga Kutukan Ilmu Hitam. Dan bersama dengan Budi sekarang ini di podcast Borak Sini Habis Ini, pelakon handalan yang begitu orang kata dia belum merupakan ikon teater dulunya, tapi sampai sekarang dia tak putus-putus berlakon. Rezeki beliau dalam filem, dalam drama, tempatan korang boleh tonton di TV juga, Abang Syarul Nizam. Dan juga pengarah kita bawakan kepada anda semua untuk memahami lebih lanjut lagi, sebab podcast ni agak panjang sikit. So apa sahaja info yang korang nak tahu tentang sesebuah filem tu, kita akan huraikan, akan leraikan dalam podcast Borak Sini Habis Ini. Untuk filem ni, Waruga Kutukan Ilmu Hitam, kita ada pengarah dia juga. Romi Ya, Romi. Nama penuh dia Azhar Romi. Azhar Romi. Ya. Azhar Romi. Okey. Cerita sikit tentang filem Waruga Kutukan Ilmu Hitam ni. Tadi saya tanya Abang Syarul Nizam macam apa maksud Waruga. Tu kena tanya pengarah. Okey, macam mana dapat idea untuk menghasilkan, untuk mengarahlah filem Waruga Kutukan Ilmu Hitam ni. Actually filem ni kita buat masa PKPB Februari 2021. Dan pada waktu tu kita industri baru nak mula untuk syuting. Dan disebabkan orang-orang kawan-kawan kita lah dalam industri, terutama kru yang memerlukan kerja, muncullah Datuk Ros Merayu, penerbit ni. Saya duduk berjumpa dengan dia. Saya kata jom kita bantu dan kita buat satu projek. So cerita apa? So kita buat cerita horror. Saya kata cerita horror lah. So jadi saya jumpalah dengan si writer, nama dia Gawar Sabayah. Sebenarnya Waruga ni tajuk asal dia adalah Gurur. G-H-U-R-U-R. Itu apa perbezaan dia? Belitan Iblis. Tajuk dalam bahasa ditranslate-nya tu, ini bahasa belah-belah Asia Tengah. Asia Tengah. Gurur. Belitan Iblis. Oleh kerana apabila kita duduk dengan pihak marketing, jadi susah orang nak sebut, susah orang nak type, tak jumpa. So dalam cerita ni dia mengisahkan Rewan yang ingin membangkitkan balik jasad isteri dia. So ia berkait rapat dengan satu budaya dekat, satu kepercayaan kuno masyarakat di Indonesia. Yang mana apabila seseorang tu meninggal, dikebumikan dalam kuburan yang dinamakan Waruga. Dan selepas itu dipercayai dia akan hidup kembali. Sama ada jadi ini ataupun jadi itulah, tak tahulah macam mana kan. So jadi untuk relatekan tu, saya kata okay, better kita pakai Waruga. So untuk kita punya marketing site lagi senang. Kalau orang type, dia ada kat Google lah. Saya dengar Waruga tu pun saya terbeliak juga macam dan kebetulan dia orang kena dah menakutkan. Kebetulan Waruga dia kena. Waruga, semua orang tertanya apa maksud tapi Waruga. Tapi orang kan cakap macam Waruga, Indonesia ke kan? Indonesia. So, perkataan tu lebih daripada Sanskrit, Ya, yang maknanya bukannya ni kan. Orang akan dapat pick up lah, Waruga macam Indonesia. Bila check memang ada dalam YouTube Google semua Waruga, semua. Tapi bila check ini bukan filem kita kan. Bukan filem kita. Ini dia orang punya ritual ataupun dokumentari lah. Pasal satu kaum dekat dekat satu etnik lah dekat Indonesia kan. So kalau kita nak ambil perkataan Waruga tu, maksud dia satu ritual yang dibuat semasa mayat ditanam. Ditanam. Itu betul? Itu betul. Okey. Ia adalah lebih kepada nama kuburan tu sendiri. Kuburan. Kuburan Waruga. Jadi sebab dia dihidupkan kembali, jadi saya gunakan istilah itulah dalam filem ni, menghidupkan kembali itu. So saya letak nama Waruga. So sebab apa? Sebelum nak pergi ke Wawagam tu, korang kena tengok dulu trailer dan juga maksud tajuk. Dan sekarang ni tajuk pun memainkan peranan. Betul. Waruga Kutukan Ilmu Hitam. So ilmu hitam dekat situ pun ada memainkan peranan juga. Bila dengar ilmu hitam, orang akan ilmu hitam kan jarang kan. Filem kita nak ada perkataan ilmu hitam. Saya teringat novel-novel lama yang saya baca kan. Siapa Mursyid Ramli Mursyid. Yang tu kan selalu ada ilmu hitam. So saya dulu-dulu masa sekolah menengah kan, saya syok baca buku-buku seram macam tu kan.
So maksudnya sekolah menengah you Mursyid. Atau masa sekolah ni Taman Majalis. Taman Majalis. Taman Majalis pun ada juga. Lagi. Nama dia Taman Majalis. Ya, kan? ya. Novel dia tebal-tebal tu kan. Dan penulis Waruga ni ada berkait rapat dengan Allahyarham Taman Majalis. Okey. Yang mana salah seorang cucunya yang menulis cerita ni. Oh, cucu dia. Okey. Okey. Dari segi skrip dan juga naskah ni, macam mana boleh dapat satu naskah ni? Mungkin mewakili producer juga. Romi nak perkatakan sesuatu, macam mana dapat idea? Tapi rasanya kita bukan buat filem maksudnya awal. Kita low budget filem lah masa tu. Kita tak sebab waktu tu Pawagam tak buka lagi, sinema langsung tak buka. Jadi bila kita discuss dengan producer, dia dah memang betul-betul dia nak buat. Kita hanya cadang aja dia betul nak buat. Tapi saya kata sinema belum buka ni, macam mana? Dia kata tak apa, kita shoot je dulu. Kalau paling tidak sinema tak buka pun, PKP tak tahu sampai bila, kita pergi Astro First ataupun Netflix, dia kata. Oh, pada masa tu lah. Pada masa tu. Tapi berganjak lama juga 2024 baru lama sebab kita ada sedikit problem di post production, yang mana perpindahan bahan daripada satu syarikat ni, dan syarikat ni tutup dan pindah ke syarikat lain. So perpindahan tu buatkan masalah sampai kita punya footage hilang pada waktu tu. Footage hilang misteri. Hilang footage hilang, jumpa balik atau macam mana? Kita ada simpanan. Itu saya tak tahu. Macam mana tak tertanya-tanya kan. Sebab tak tahu cerita dia ada siap. Okey, abang datang sini itu. So alhamdulillah kita ada simpanan waktu tu. Backup. Dan saya tidak diberitahu kejadian tu. Oh, director pun tak tahu. Kami lagi tak tahu. Romi dapat tahu bila? Dapat tahu bila dah pindah tu, saya kata saya nak edit balik untuk pergi offline yang kedua. Itu baru kita buat offline yang pertama tau. Offline kedua. So bila saya pergi, saya kata okey, dia orang tengah edit. Rupanya dia ambil dia minta footage tu balik dengan pihak syarikat tanpa mengetahui saya. So dia cuba edit balik. Saya kata kenapa lain daripada yang offline dulu? Saya nak tengok yang offline ni dan saya nak edit sikit. Beza jauh sangat. Dia kata dia buat dua kali kerja dia. So dia kata dia buat semula. Lepas tu saya kata okey, bagus. So saya nak tambah sikit scene ni. Kat situ saya tahu footage tak ada. Maksudnya masa saya buat masukkan masa dubbing untuk mentera tu, masa tu ada lagi ataupun masa tu dah settle lah. Dah settle lah. Dah settle. Sebab saya waktu tu saya nak asal cerita yang kita buat ni dia sangat berat lah. Dia sangat puzzle. Dalam cerita puzzle. Kenapa saya memilih cerita puzzle tu? Sebabnya sekarang waktu PKP semua audience dihidangkan dengan Netflix punya bahan lah. So semua main puzzle lah. Saya rasa mungkin lah dia orang suka lah saya zaman tu. So jadi bila dah duduk bersama selepas tu, puzzle tu tak sesuai untuk ke sinema. Jadi that's why yang saya nak edit balik tu supaya nak bagi linear, dan di hujung tu baru saya letak satu puzzle. Macam tu. Ada plot twist lah. Ada plot twist. Baru jumpa benda tu balik dan kita dapat edit balik. Itu yang penonton rasa tercapai, rasa macam nak pergi tengok kan. Kalau tak ada plot twist ni kadang-kadang macam mendata kan. Tapi saya yang budi tak pergi menonton. Itulah aku cakap dengan Syarul Nizam. Abang Syarul Nizam kata macam alamak, rasa macam terkilan pun ada kan. Tapi tak apa. Nanti kita bagi tiket. Khamis ni kita ada masa lagi untuk menonton. Okey. Abang Syarul Nizam, tentang watak ni kan, macam mana boleh orang kata terjebak? Mungkin ada lamaran daripada pihak produksi kan. Macam mana cerita sedikit semasa dilamar banyak untuk dah lupa lah. untuk terima skrip pertama. Cuma tinggal lagi bila kita baca skrip, tengok segi overall cerita yang agak lain semua kan. Saya minat benda-benda ni. Sebab saya satu lagi saya suka watak antagonis. Bukan sebab suka jahat, sebab saya kat luar baik, jadi jahat yang tak kena tangkap, tak kena bunuh. Jadi tak orang tak senilah nak jadi jahat. Seni jahat. Tapi muka abang baik pun boleh, Pak Lebay pun boleh. Boleh, semua boleh. Dia macam Pak Dukun pun boleh. Jadi saya suka challenge. Dan dalam itu adalah beberapa scene yang saya terpaksa cari koreografer untuk steadykan saya kan, sebab saya kena buat kode kepang. Saja memang saya cadang dengan our director itu main kode kepang kan. Jadi
Tarian lah. Tarian lah. Sebab kedua kepang memang bukannya sebarang orang boleh main. Betul. Kita kena tahu step apa semua kan. Sebab kita tak ada ilmu tu. Jadi saya panggil rakan saya di Istana Budaya, si Fahmi. So tanya dia, kau boleh ajar aku tak kuda kepang kan? Okey boleh. Datang lah, datang rumah 3 hari belajar dengan dia kan. Memang berpeluh lah kan. Tapi itulah hasilnya, maksudnya saya dah boleh, saya rasa saya stabil dengan saya punya gerakan saya apa semua, confident. So saya bawa ke pentas kan. Berapa scene untuk tarian kuda dia kepang? Sebenarnya banyak, kita insert sebab ritual dia punya untuk bangkitkan benda tu adalah permainan kuda kepang kan. Dia dah buat dah ada main kuda kepang. Itu salah satu ritual kan. Mungkin abang nak cerita sedikit tentang watak yang dimainkan oleh abang. Penting ni, watak ni macam mana boleh menjadikan sebenarnya kalau ikut overall cerita tu, si Rewan ni dia tidaklah terlalu main dominant. Nama apa tadi? Rewan tidaklah dominan dalam filem tu. Dia subplot tetapi pembawa cerita. Maksudnya dia punca dia lah. Kalau tak ada dia, tak adalah cerita ni. Tak ada. Sebab apa? Apa yang bermula daripada dia, macam mana dia bersangkutan dengan Mak Lijah, itu bersangkutan dia dengan anak dia. So kita punya main cast kita Bob ataupun biasa panggil Bob, Zahiril Azim dengan Elvina Datin. So Dewan ni menantu dengan anak kan, yang saya telah jangan masuk, sebab saya rasa ilmu saya ni akan merosakkan anak saya. So dia nak putuskan benda tu. So dia sayangkan anak, so dia keluar daripada kampung ni. Jangan terlibat. Biar aku kalau aku mati, aku mati. Biar aku sedar. Itu mana dia sayang pada anak dia kan. Tapi adalah beberapa accident yang membuatkan dia orang terpaksa datang. Jadi main cerita dia daripada dia orang lah sebenarnya, daripada Bob dengan Elvina ni. Tapi subplot Rewan ni kira pembantu je lah. Itu pun pembantu yang penting lah. Kalau tak ada dia, tak ada cerita ni. Penting. Mungkin Romi nak ceritakan sedikit tentang sinopsis tanpa spoiler. Apa yang penonton kena faham tentang corak ataupun jalan cerita filem ni. Sebab kata Romi tadi, filem ni banyak plot twist, banyak susu galur yang membuatkan penonton kena berfikir. Mungkin secara umumnya. Penonton nak tahu. Okey, sebelum tu saya nak tambah sikit apa Abang Syarul cakap tadi. Okey. Sebenarnya watak Rewan ni memang sangat penting dalam cerita ni, sehingga kan logline yang saya guna adalah logline Rewan. Apa nama dia? Apa logline dia? Logline dia di mana Rewan cuba menghidupkan ingin membangkitkan balik isterinya, jasad isterinya. So logline tu saja, bila kita guna seseorang yang cuba nak bangkitkan balik jasad isteri dia, so sesuatu yang macam sesuatu yang perlu ditonton pada saya. Berbanding kalau saya guna logline sepasang suami isteri yang balik ke kampung dan terkena dengan benda-benda itulah. So itu dia dah normal. So that's why saya gunakan Rewan sebagai logline. Dan sebab tu saya kata, macam abang cakap tadi, watak ni sebenarnya penting. Walaupun dia keluar beberapa scene saja, tapi di keseluruhan cerita tu dia ada di setiap sudut Rewan tu. Okey, cerita dia lebih kurang macam abang Syarul cakap tadi, yang mana sebenarnya jika cerita ni saya betul-betul kembangkan, saya panjangkan, saya betul-betul visualkan, big budget film lah bang kan, contoh kan. Sebenarnya Rewan ni dia adalah seorang pengamal barang-barang purba. Dia suka sampaikan saya minta saya punya prop waktu tu. Waktu tu saya suruh dia cari satu wayang kulit yang dibuat daripada kulit orang. Dia suka, itulah Rewan, dia suka benda-benda tu. Tapi Rewan bukan jahat tau. Dia bukan jahat. Kan? Dia bukan jahat. Kalau kita ambil sudut macam filem-filem ataupun penampilan pawang ataupun juga, kan dia orang selalu tonjolkan pawang jahat. Pawang betul. Dia permain. Tapi dalam kita punya Waruga ni, Rewan dia tak jahat. Dia cuma
kesalahan dia satu sebab anger dia ataupun dia kerana dia nak sangat ilmu tu dia membunuh, itu saja. Sebab dia nak hidup bini dia. Tapi nak kata dia merosakkan kawasan keliling, maksudnya masyarakat sekitarnya tak ada. Tak. Kan dia tak adalah Tak macam apa ni merosakkan anak dara orang sana, saja sihirkan orang, tak ada. Memang tak ada. Padahal Tak ada. dia membantu lagi lah dalam sudut ilmu dia lah. Nah itu maksudnya Rewan bukan sebab tu saya visualkan, saya ceritakan siapa tu Rewan. Maksudnya saya flashbackkan dia tu, pertama dia bantu ayat penerang hati. Ada orang bawa anak, ni Pak Rewan, anak saya nak ambil UBSR. So dia bagi ayat penerang hati. Ada orang tak dapat, suami isteri tak dapat anak, dia bagi. So dia bantu dari segi tu. Sebab tu saya berbalik tadi pada yang Rewan punya aktiviti tu. Maksudnya dia suka mengumpul barang-barang tu, buku-buku lama apa semua tu. Dan di samping tu, apabila dia berada dengan benda-benda tu, of course dia kena ada pertahanan diri lah. Dia ada ayat-ayat yang dia amalkan, ilmu tu. Dan belum pergi ke arah kurafat tu lagi. Tapi oleh kerana terlampau sayangkan isteri, yang kita tak visualkan dalam ni sebenarnya, itu yang buatkan macam dia pergi merayu, tolong yang mati tu isteri aku, bukan orang lain. Itu maksud dia. So aku nak benda tu. So that's why dia tak bagi juga, dia terpaksa buat sesuatu. Dan ni lah, terpaksa ataupun kena belajar ilmu hitam. Macam mana watak Rewan ni? Sebab dia nak sebab dia nak buat dia nak ilmu tu juga. Dia nak ilmu tu juga. Tapi sebab ilmu tu bukan dia belajar, maksudnya bukan hak milik dia. Dia terpaksa belajar dengan satu bidan ni. Dan bidan ni yang menguasai ilmu tu dan ada kitab tentang membangkitkan menghidup ni. Jadi dia tak ada ilmu tu, jadi dia belajar dengan belajar sampai ada kitab tu, dia rampas lagi kitab tu. Jadi adalah berlaku accident di situ kan. Jadi di situlah pertelingkahan sebenarnya. Tapi nak kata Rewan ni dia jahat ataupun ni, dia tak ada. Sebab kita langsung 10% tak tunjukkan pun. Kalau saya cakap Rewan ni ada jahat 10%, ada. Jahat 10%. Saya tak nampak jahat dia. Tak nampak. Cuma kesilapan dia tu ya. Kesilapan dia terlampau sayang dekat isteri dia. Isteri dia sampai dia merampas ketika ada accident berlaku. So kita tak pernah tak tunjukkan macam mana mak dia jatuh mati. Tapi disebabkan dia gunakan dia rampas itu, membuatkan sebelah pihak ni dia macam terancam ataupun rasa kau patut rampas balik. Kau revenge balik sebab aku mati ni, kau revenge balik di situ. Tapi Rewan tu sendiri dia guna ilmu tu bukan untuk jahat, untuk orang lain. Dia untuk angkat bini dia saja. Dia bukannya nak buat dapat ilmu ni nak sihirkan orang tu, nak sihirkan, tak ada langsung. Jadi dia bukan jahat. Rewan bukan jahat itu. Tapi dia masih sayang lagi, maksudnya dia sebab dia tahu ilmu ni akan merosakkan dia, sebab dia tahu dia punya ni. Itu sebab dia keluarkan anak daripada tempat tu. Dia tak nak dia sambung lagi dan sebagainya tu. Dia tahu. Okey, biasanya bila kata ada ilmu hitam, dia ada pantang larang dia. Macam orang pakai susuk lah. Tak boleh lalu bawah sidai kain, kan. So dalam cerita ni nak cerita pasal bila adanya ilmu hitam, biasanya kan, kalau klise saya cakap, kalau ada ilmu hitam mesti akan ada pelanggaran syarat ke apa ke yang membuatkan pihak mana yang akan meninggal, macam tu. Okey. Dia sebenarnya kalau ikut tempoh waktu untuk diberikan segala serahan ilmu yang dia belajar, termasuk dengan buku kitab tu yang Rewan nak sangat tu, sebenarnya ada tempoh yang bidan tu bagi tahu sehingga bila. So tunggu, dia bagi satu ayat, sehingga langit malam bertukar warna. Okey. Dia ibarat apa, kalau kita nak tunggu dekat Malaysia ni langit malam dia aurora. Kalau berlakunya di Malaysia ni lah. Dia biasa kalau cari aurora ni dekat Antartik. Betul. So maksudnya bidan tu tak nak serah pun, sebab dia tak nak ajar pun ke arah situ kan, benda jahat. That's why dia bagi satu keyword, sehingga langit malam bertukar warna. Tak logik akan berlaku benda tu dekat Malaysia. So jadi itulah dia saja buat Rewan macam tu. Jadi Rewan ni sentiasa minta, kenapa nak juga. Dia degil lah. Rewan ni degil nak juga. Sebab degil tu sebab bini dia lah, dia sayangkan bini dia tu. Itu yang dia rampas tu. So bila rampas satu ilmu yang boleh katakan belum cukup habis kan. Dan buku tu pun Rewan sendiri tak pernah tengok.
ayat tu tak pernah baca. So jadi belajar sendiri. Dia buat eksperimen lagi. Dia buat eksperimen. Dia ambil buku tu kira dirampas, dicuri. Dia rampas lah. Dia rampas secara paksa lah. Secara paksa. So dia dapat, kemudian dia buka, dia kaji, dia buat amalan sendiri. Dia amal lah, cuba amalkan dia. Sebab sebelum dia buat yang actual punya ritual tu, dia kena test dulu, test power betul jadi kat ni kan. Aku hidup apa ni okay, bangkai ke mayat kita hidupkan burung masa tu. Kita hidupkan burung. So kita ada dia si Rewan hidupkan burung tadi. Oh berjaya. So maksudnya nanti kan aku nak hidupkan bini aku, percayalah something tu. Itu dia punya calculation dia. Calculation Rewan tadi. Dan dalam pada waktu Malam Gala preview hari tu, tayangan perdana, saya dapat banyak pujian ketelitian kita cara menghidupkan burung tu. Sampai ada orang cakap macam mana buat burung tu boleh hidup. CGI? Tak, bukan CGI. Kita memang actual je. Kamera trick kita tu yang buatkan real berlaku. Burung yang apa ni, Romi pun ada ilmu. Ada ilmu dia. Ada ilmu. Tak guna. Okey, filem ni berapa peratus CGI dia? Okey, itu yang kedua problem saya kenapa lambat. CGI pun sama. Cerita ni boleh katakan banyak benda lah berlaku dalam tempoh tu. Saya ada CGI supervisor di lokasi pada hari kejadian. So segala shot-shot CGI dia yang jalankan lah. Okey, sehingga satu masa dia terkena COVID. Dan dia kena COVID stage 3 dan CGI ni terbekalai. Selepas dia sembuh, mata dia jadi hilang sebelah. So jadi benda tu macam-macam berlaku. Sehinggalah dia pula adalah masalah peribadi sikit dengan keluarga apa semua. Dan barang CGI tu, footage tu dia ambil bawa balik ke kampung dia berasal di Perak. So dia duduk kat sana, dia bawa balik barang tu. Kita nak ambil pula susah masuk ke bawa balik KL. So waktu tu nak bergerak jauh pun dalam keadaan COVID kan, tak ada orang nak ni, dia pun tak boleh nak hantar. Dia pun tak bagi lokasi dia waktu tu. Kita nak pergi ambil. Dia kata tak apa, saya hantar sendiri. Lepas tu barulah selepas 6 bulan ke 7 bulan barulah benda tu dapat pada saya balik, yang dia punya CG, dan baru kita pass pada orang lain. Dan orang lain yang nak buat tu, bila nak sambung kerja orang kan, dia punya skill tak sama. Baik bermula daripada asal. Jadi dia buat ambil masa setahun. Kembali semula. Kembali semula daripada yang asal lah, footage asal. Ambil footage asal tu. So dia tak jadi ambil yang dah buat. Mula-mula dia ambil yang tu. Saya rasa dia ambil yang dah CGI tu buat untuk dia touch up. Saya rasa duduk dengan dia dalam 4 bulan. Buat tak boleh. Okey, bila ambil yang footage ni, pergi ke tempat yang baru. Bila dia buat, patah balik ke post production, color jadi hilang. Kita tak tahulah apa masalah. Color jadi hilang. Hantar balik, duduk ini bersama. Dah kira filem berhantu. Memang saya pun tak tahu. Berhantu. Saya pun tak tahu. Saya sampai duduk berdua. Okey, bentang. Apa masalah? Buat depan saya. Bila transfer hilang. Pakai PC lain pun hilang. Saya bawa pergi ke post lain pun hilang color tu. Kalau dekat lokasi shooting benda sama, lampu, kamera, tak ada apa pun. Tak ada pun switch off button ke pun tak ada. Itu yang benda tu jadi lama. Dan sebenarnya ada lebih kurang 4 scene CGI yang saya buang. Sebab tak boleh dibuat langsung. Tak boleh dibuat langsung. Ada kekesalan tak buang tu? Ada rasa kekesalan tu, buang tu, sebab itu adalah antara killer scene yang scene horror yang berlaku juga. Kalau Romi nak bagi tahu babak mana? Okey, dia ada satu babak yang mana Adila, Datin Elvina bersama dengan Bob Yamin, dia sedang baring dekat katil. Dan saya ada satu POV kamera dia berjalan pergi ke ibu jari kaki. Dan kononnya benda tu masuk lah. Dan ada tangan banyak keluar daripada katil. Tangan tu CGI tu. Dia rangkul kan badan Elvina dan tarik masuk ke bawah katil. Hilang maksudnya dia tenggelam tu, cara tenggelam. Kita boleh buat on cutting point ada dan tak ada kan, tapi saya tak nak, saya nak dia smooth, dia masuk dalam tu. Seamless lah. So bila Zahiri dia tersedar, dia tengok isteri tak ada, dia keluar. So dia tengok keluar, dia keluar pada bilik. So dekat ruang tamu atas tu kan, situ ada tangga. So kat situ dia panggil isteri dia. Isteri dia adalah bertekad lah, iblis lah, jangan kacau aku lah apa semua kan. So Zahiri ada baca satu ayat, dan apabila ditolak, dia terpelanting pergi
pergi ke dinding. Okey. Ke arah dinding. Terpelanting pergi ke arah dinding. Berapa meter je terpelanting? Lebih kurang kalau ikut normal kita tangga lah daripada ruang tamu ke situ, saya rasa dalam berapa kalau kaki dalam itu pun guna trik rigging ke situ. So dia melekat kat dinding. So time tu memang saya ada guna satu macam kontroversi sikit saya buat Zahiri dalam keadaan depa tangan. So yeah. And then bila Elvina dia pusing tangan dia, jadi badan dia terbalik. Terbalik tu bila ngam tu azan subuh, dan kemudian itu mimpi. Oh, sebenarnya mimpi lah. Sebenarnya mimpi. Tapi scene tu dia macam tu lah kejadian dia. So antara CGI yang saya buat, yang tangan-tangan peluk dekat tangan peluk tu katil tu tak ada. Tak jadi. Tak menjadi. Tapi scene tu ada lah. Scene tu ada, tak menjadi. CGI tu tak menjadi. Dan dia melekat kat dinding tu pun tak menjadi. Cara dia pusing angin semua tak menjadi. So jadi saya terpaksa buang. Ada lagi scene yang Zahiri balik ke rumah. Sayang. Isteri dia terjun. Kononnya dia nampak isteri dia bunuh diri, terjun, dan kaki dia terjuntai tu kena tingkap. So tingkap tu dia punya kaca tu berpusing. Nampak muka Zahiri dan nampak muka Rewan dalam kaca tu. So audience akan nampak dia on slow-mo. CGI juga kat situ. Pun tak ada. Pun tak jadi. Kalau ada gempak kat situ kita nak tunjuk bahawa hantu Rewan tu ada dengan Zahiri tu. Kat situ. So ada beberapa lagi lah. Mesti ada hikmah kan. Mesti ada hikmah. Benda berlaku. Tapi masa kita syuting banyak kejadian kan. Banyak. Okey. Ni bab. Tapi bab nak yang kata menarik. saya mengalami tak ada. Sebab saya bawang kot. Okey, alang-alang abang dekat sini. Sebab yang mengalaminya Elvina sendiri. Elvina. Tak silap Bob pun ada nampak. Ada Bob nampak. Bob nampak kan. So benda tu wujud bukannya pandangan seorang, tapi dia wujud in public. Okey. Ni masa syuting lah. Masa syuting. Tapi masa tu kita belum roll lagi kan. Kita tengah set up. Tengah set up kan. Set up dekat tengah tangga. Set up scene pertama. Tengah set up. Bukan saya maksud tengah set up dekat scene tu. Okay. So kita ada hantu betul yang tak betul lah. Hantu betul yang tak betul. Tapi ada keluar hantu yang betul. Yang tak sepatutnya ada. Ni okey, jap. Shooting dia dekat saya dah tanya tadi Abang Syarul Nizam dekat masa nak pergi ke Pulau Indah. So on the way nak pergi ke Pulau Keri. So Pulau Keri. Pulau Keri ya. Pulau Keri lah. So biasanya Pulau Keri ni mana-mana produksi akan pilih Pulau Keri. So mungkin scary ke apa. No, because of the location chef. Rumah lama tu, rumah kolonial. Zaman-zaman dulu punya rumah. Dia ialah rumah lama kan. Rumah tu pula rumah hinggap lah, something, bukannya orang duduk, orang jaga, tapi kadang-kadang lah ada orang datang sewa apa semua kan. Jadi rumah tu rumah lama. Tempat bulu hutan. Tapi tambahnya waktu tu kenapa lokasi tu dipilih sebab masa PKPB. Ya, itu satu kan. So kita kena berkumpul. So jadi tak banyak pergerakan kru apa semua. Kita tak boleh bercampur dengan orang tidur luar pun kat situ. So that's why kita cari satu tempat tu. Rumah tu memang kena betul-betul. Bukannya atas sebab PKPB tu juga. Memang kena rumah tu. So jadi kita pilih itulah. So banyaklah kejadian tu bermula apabila saya masuk hari pertama dekat rumah tu. Hari pertama tu kita dah kena dalam cerita ni, dia Bob dengan Yamin dengan Adila ni, dia dah diganggu malam tadi. Adila diganggu dan dia nak balik hari ni. So dalam skrip tu yang menghalang dia balik, writers buat tayar kereta pecah. Okay. Pom. So saya cakap tayar kereta pecah ni benda dah selalu berlaku lah. Kalau yang tak menjadi kan dia balik kan. Saya kata jom kita fikir apa lagi. Jangan sama kan. Sehinggalah pada hari kedua hari pertama masuk di rumah tu, cermin kereta saya pakai untuk dalam cerita tu. Cermin kereta saya pecah. Sebab tak tahu kenapa seolah-olah diketuk dua kali. Original lah. Original. Macam ketuk dengan tukul lah. Macam ketuk dengan tukul, ya betul. Tak tahu siapa buat. Tapi adalah ada orang kata kerja monyet lah apa semua kan. Benda tu. So menjadi jawapan kepada kenapa dia tak dapat balik. So saya kata kita pakai ni. So alang-alang cermin pecah kan. Kita pakai ni. Kita pakai terus. So tak jadilah pakai tayar pecah tu. Tapi kalau claim insurans boleh ke tu?
Claim insurance. Apa atas apa ni makhluk halus. So, orang yang baca insurans, tapi dah claim pun insurans tak tahu. Dia keluar dia kata, oh kau claim ni makhluk halus. Tapi itulah jawapan tu, saya anggap tu Allah bagilah sebab saya dah memang betul-betul apa nak buat pump dia bagi tu. Kalau yang biasa sangat pecah. Ya. Dan kejadian pecah kita yang kedua adalah kita punya ceiling pecah. Ceiling pecah. Betul. Ceiling ni pipe. Apa ni kita punya pipe pecah. Pipe ini berlaku betul ataupun berlaku betul. Berlaku betul. So ceiling kita nak rigging orang kan, dia terbang. So kita pecahkan satu ceiling. Tapi tengah-tengah buat kerja ceiling lagi pecah. Maksudnya kita punya cost untuk nak tampal tu lah kan. Dan waktu kita stuntman ada kat atas loteng tu untuk nak tarik orang naik, dan dia terpijak ceiling tu jatuh. Patah tulang pinggul ni semua. Oh, stuntman tu? Stuntman. And then? Yang tukang tarik tu lah. Hospital lah. Okay. So, cuti sekejap ke macam ni? Tak cuti. Sebab dia tukang tarik belakang tu je. Dia kru kan. Kru stunt kan. Okay. Kejadian pecah seterusnya adalah di atas loteng tu ada tangki air. Kita tengah syuting dalam bilik, tempat bilik dewan. Tiba-tiba kecoh dekat luar, air dah menitik. Masa tu tak ada orang kan? Tak ada orang. Tak ada orang kat atas kan? Tak ada orang kat atas. Pipe dia punya cork dia tapi dia punya piping lah pecah. Banjir. Banjir habis rumah tu. So itu kita cakap ini kebetulan ke apa? Kebetulan. Wallah lama. Kan, tapi itu kita kata mungkin dia pecah panggung kot nanti. InsyaAllah. Pecah macam-macam. Pecah macam-macam. Oh my god. Rasanya kalau interview Elvina dengan boy pun dia orang dia banyak rasa. lagi cerita-cerita. Sebab Elvina dia sangat takut. Dia memang dia penakut. Dia penakut. Dia lemah. Dia cakap saya dia lemah. So rumah tu pun dia masuk pun first time dia rasa dia macam meremang lah apa semua. Dan kejadian tu memang ada dalam kita punya trailer pun, yang dia keluar pada satu pintu, dia pergi dekat, dia terperanjat nampak hantu tu. So dia bukan terperanjat hantu tu, belakang tu ada hantu. Belakang tu dia nampak benda lain, dia tak pandang punya hantu. Dia yang meremang ni. Dia terus dia terus terkedu kat situ, dia duduk diam. Elvina cakap sendiri. Masa syuting dia cakap ada benda belakang. Ya, pada waktu tu saya tak duduk kat monitor, saya duduk kat kamera. Sebab saya nak suruh kamera tu panning kan. So dia duduk, dia cakap, abang, dia panggil saya. Saya pun pergi, kenapa L? Saya tanya ni kan. Saya nampak, dia kata. Lepas tu boleh tak saya boleh tak saya nak rehat dulu. Lepas tu dia tak buka mata bang, dia tunduk macam tu. Saya rasa jangan kau lah yang kena ni kan. Jangan, saya takut dia yang kena. Lepas tu saya pergi duduk, minum air. Saya kata bacalah apa yang L tahu. L baca, semua minta kekuatan. Memang dia nampak betul. Romi, ada persediaan tak benda-benda ni akan berlaku bila syuting filem seram ni? Memang mana-mana produksi pun akan buat persediaan lah kan. Nak kena kalau apa-apa jadi kena ada backup ataupun call to bomb on the spot. Kita ada benda tu of course lah, kita dah bersedia dengan bersih dulu ke sebelum pergi situ. Mana-mana orang kampung yang ada kita dah tahu siapa yang untuk kita dihubungi. Tapi first kita sampai kat situ, malamnya memang kita plan untuk buat doa selamat dengan solat jemaah dekat situ. So semasa kita start buat tu solat jemaah tu berjemaah tu itu dia mula kacau. Dia mula, lepas tu kita solat kat atas. So masa solat kita pindah bilik ke bilik rewan tu. Okey, so kita cakap okey tak apa, dia marah kita berjemaah ramai-ramai ni. Dia buat apa? Macam tadi lah, kejadian-kejadian tadi tu lah, benda-benda tu kan. Lepas tu dekat atas tu ada orang datang nak betulkan siling. So orang betulkan siling tu, dia betulkan siling, dan dia nampak seorang perempuan pakai purdah hitam duduk dekat katil tu, menyerupai Elvina. Padahal bukan Elvina. Yang betulkan siling tu kawan saya. Okey, dia pun tengok, lepas tu dia bercakap, penat berlakon, okey tak? Apa semua. Dia pertama kali jumpa artis. So dia borak lah. Okey, pengarah tu kawan saya, katanya dia lah kan. Tapi yang tu diam. Dia turun, dia telefon saya. Dia panggil saya, Tuan Mengarah kat mana? Saya ada kat bawah. Sombong lah artis kau, tak nak bertegur dengan aku. Siapa? Ni heroin. Heroin ada kat bawah dengan saya ni. Ada kat bawah saya.
Betul, tapi apa reaksi sikit dia? je. Reaksi dia? Dia kata betul ke? Dia pun turun. Dia turun bawah. Memang Elvina memang pakai yang biasa. Bukannya pakai Yang hitam. udah hitam tadi tu. Ayo. Ni dia. Hari pertama dah kena kacau. Banyak hari lah. Banyak. Ya, macam Romi macam mesti tertanya-tanya orang yang cari apa dipanggil apa? Lokasi. Resi untuk tapak syuting tu. manager Kadang-kadang mungkin lah. orang kata tempat ni tempat keras, tak payah syuting kat situ. Ataupun kita nak membangkitkan rasa tu kan, feel berlakon filem seram, baik kita ambil tempat tu. Ataupun tak ada pilihan lain ke? Bukan, pada saya sendiri pun saya ada jiwa penakut tu. So tapi saya lebih percaya sebab saya dulu membesar dengan Dewi Teo, Ahmad Idham yang selalu buat cerita horror kan. Jadi kita dah tahu di belakang ni ramai orang. So kita tak adalah rasa tak ada rasa tu sangat. So tapi mostly banyakkan kita punya dalam karyawan kita tak adalah nak mencari benda tu. Kita betul, mencari dari sudut mata pandang kita, sudut cerita tu. Tapi tempat tu sesuai ke tidak? Sesuai dari segi cerita. Dia tidaklah ni ada hantu lah kita buat kat tempat ni lah. Tak ada sampai tahap itu. Mana dah tahu kalau nak ambil, kita tak adalah nak ambil mencari. footage lah. Tapi kalau benda tu datang juga, nak buat macam mana kan? Betul. Kalau dia nak mencari tu, baik kita hire dia Kita kan. hire dia. Daripada kau kacau aku, lebih baik aku buat ni kan. Kau nak apa? Ayam dia kan. perkara kacau ni dah banyak kali berlaku. Even though kalau kita shooting cerita tu cerita cinta, tapi lokasi tu kena untuk cerita tu, tak ada hantu pun. Bukan cerita hantu tetap pun. kena kacau. Normal. Macam abang tak ada So far alhamdulillah. dalam filem Dalam tu filem ataupun ni mana-mana tempat adalah tapi tak adalah diganggu secara total. Nampak. Okey, paling dahsyat abang kena. Paling dahsyat ada satu tempat ni, lokasi dekat Janda Baik. Tak payah sebut lah sebab okey, tak apa. nama tempat tu kan. Tak apa. Jadi kita orang shooting dekat villa tu, tapi hanya pakai untuk shooting saja. Bukan untuk tinggal. Sebab dia orang dapat sponsorship daripada ada satu company tempat bagi lain, dekat tempat lain dekat Bentong. Jadi malam tu habis dalam pukul 1 lebih. Musim hujan. Kereta saya pula memang mata sebelah je tinggal. Sebelah mata dah padam. Jadi nak balik pukul 1 lebih kena hujan dekat Janda Baik. Bayangkan. Tengok dekat location 1 jam almost. Maksud tak lama. About 45 minit daripada location ke Ambang. Lepas tu tengok location nak pergi ke tempat dia orang pula, homestay dia orang. Lebih kurang dalam tu jugalah, 40 lebih. Tapi jalan dia orang gitu. Cakap, cari ni lebih baik aku tidur sini lah kan. Cari tanyalah PM, boleh tak abang tidur sini kan, sebab apa ni nak balik pun lewat apa semua. Aku cakap abang tanya penjaga. Tak apalah, nak tidur lah, tapi kita orang tak ada bang, abang tidur seorang lah. So, okeylah, matilah aku. Tidur seorang. So besok saya tak ada scene. So tidur kat villa. Saya seorang ni tidur je. Pukul 3 pagi. Kan. Katil saya tu sebelah tu ada iron board. Iron board dah lama dah kat situ. Pukul 3 pagi kedekak jatuh. Bangun awak tengok handphone. 3 pagi. Kat mak aku aku nak tidur lah. Mampukah lah. Pak tak tahu ya? Pak tak tahu ya? Tak tahu. Memang ada, kita ada rasa sebab benda tu tak ada melibatkan angin ke, tak ada. Dia tiba-tiba dia akan bagi saya benda-benda ni dia tak adalah mengganggu kau secara total, mengganggu masuk cekik ke, tak ada, fizikal ke, tak ada. Tapi dia akan mengusik bunyi pintu, bunyi krek ataupun tunjukkan hair gitu je. Dia tak adalah datang cekik. Tak adalah macam tak ada physical contact hantu. So far saya tak pernah dengar lagi lah. Tapi kalau timbul-timbul bunyi-bunyi orang masak, itu biasa. Macam iron board yang jatuh kan. Dia kacau benda tu lah. Tapi kalau kita layan juga ketakutan, dia akan benda tu lah akan merosakkan kita. Sebab kita takut apa sekarang kan? Only God no. Dia orang cakap kalau sesebuah rumah tu kalau tak ada penghuni selama 40 hari, dia akan ada makhluk lain yang akan menghuni tempat tu kan. Dia macam ni lah. Kalau kita masuk rumah orang, maksudnya apa juga kita sebagai tetamu, kita datang. Maksud adab kita masuk rumah orang, kita kena bagi salam. Kita kenal, okey, aku datang kerja apa semua. Benda tu ya, tapi kalau kita datang dalam keadaan
belagak semua. Even datang rumah orang pun kalau kita dalam itu orang pun tak suka. Mulut celupar. Mulut celupar, lepas tu kebersihan tak jaga. Kan kita tak tahu benda-benda ni sebab benda-benda kita tak nampak. Jadi benda-benda ni tak kisahlah rumah ke, kita masuk hutan ke, benda-benda yang adab. Adab kena jaga kan. Kadang-kadang kita ni kita tak peduli depan mata kita realiti kita nampaklah adab kan. Tapi benda-benda yang kita tak nampak kita tak tahu. Kita dalam hutan kan kita main buang air memang suka hati kita je. Tak boleh. Dia ada cara dia. Even masa Rasulullah sendiri pun dalam hadis ni jangan kencing tempat yang berlubang. Kita tak tahu sebab benda tu ada jin yang tinggal. Benda-benda ni dia akan jadi olah pada kita. Maksudnya dia akan saja cari pasal dengan kita tahu. Sebab benda kita tak nampak. Dia kata kau kencing atas kepala aku. Mana kita nampak? Kau berak kat rumah aku kan. Tapi adab. Betul. Adab masuk hutan ada adab, pergi ke laut ada adab. Ada adab tu utama. Tapi kalau nak kena juga itu accident lah. Yalah betul. Okey, filem ni dibarisi oleh pelakon-pelakon hebat lah. Seperti yang kita tahu, Zairil Azim Boy, Elvina, Eriza, Abang Syarul Nizam, Izzuddin Islam pun ada, Along Ezendi dan juga Romina Siddiq. Selain tu mungkin Romi nak tambah pelakon-pelakon lain yang ada cameo ke, ada terlibat dalam filem? Kita ada Ustaz Dini. Ustaz Dini selalu berlakon cerita-cerita horror kat MIG, selalu banyak lah dia keluar. Suara dia sedap baca Quran. Suara dia sedap kan. So dia ada, dan juga kita ada 2 orang pelakon kanak-kanak. Itu saja. Kita tak pakai ramai benda-benda. Sebab masa tu PKP kan. PKP tak boleh ramai sangat. PKPB tak boleh. So mungkin nak cerita sedikit mengarah dengan pelakon-pelakon, pengalaman di set mengarah bersama dengan pelakon. Pertama, saya suka banggakan diri apabila saya duduk berlakon, bekerja bersama dengan orang-orang hebat. Kalau dulu saya pernah dengan Abang Faizal Hussein, orang-orang yang ada nama kan. Dan ini kali pertama saya dengan Abang Syarul Nizam. Saya pun ada discuss, bang, karakter abang boleh tak macam ni, saya tanya pandangan. So abang sentiasa membantu, sentiasa memberi kepada saya. Dan juga legenda kita lah, Mamah Romina Siddiq. Maksudnya saya boleh banggalah, Mak Mah pernah kerja aku. Macam tu. Abang Syarul pernah kerja aku kan. Profile lah. Kalau kita profile lah untuk kita sembang dengan orang kan. So maksudnya saya rasa itu adalah satu pencapaian yang hebat lah untuk saya. Bukan senang saya nak mengarah otak-otak ni, orang-orang lama yang untuk bersama dengan kita kan. Sebab ada setengah-setengah orang kadang dia rasa takut dan dia ada satu persepsi, Abang Syarul dengan misai dia apa semua, kita nak bagi arahan pun takut. Tapi sebenarnya hakikatnya tak. Memang sangat-sangat mereka ni sangat memberi dan memahami konsep syuting tu. Hierarki tu terutamanya orang lama sangat memahami lah. Nah, berbanding dengan yang baru-baru sekarang ni kan, langsung tak ingat hierarki lah. Itu. Macam abang terlibat dengan scene-scene dengan Boy, Zairil dengan Vina. So yang lain mungkin watak-watak lain dengan Rizal semua boleh katakan saya terlibat dengan semua ada. Ya, semua ada. Mungkin ada pengalaman sikit berlakon dengan dia orang. Saya rasa saya pergi ke mana pun saya anggap diri saya baru. Maksudnya kita belajar tempat tu, kita belajar sebab apa pun juga kita macam cawan kosong lah. Kalau kita pergi dengan gerangan penuh, dia akan tumpah. Jadi kita pergi kosong. Aku pun nak ilmu. Aku nak ilmu daripada mak-mak, aku nak ilmu daripada director, aku nak ilmu daripada budak-budak ni. Sebab mereka ni lah akan memberi kita punya idea lagi. Tapi kalau kita pergi, kita rasa kita besar, memang tak ke mana lah. Bagi saya begitu. Kat mana-mana saya pergi, saya anggap saya nak belajar. Saya nak belajar dengan director. Even director muda. Saya pernah dulu masa dalam teater dalam teater ada satu director muda, memang muda saya. Dan dia pun baru-baru sebab budak suara. So dia orang takut nak mengarah kita ni. Kita buat monolog. Monolog ni maksudnya kita terpaksa berlakon seorang saja on stage 1 hour. Jadi tapi kita perlukan director untuk kita guide kan. So abang minta maaf lah, saya ni bodoh semua. Don't worry. Aku perlukan benda-benda ni. Kita tidak ada kasta. Kita menganggap semua orang dia ada hierarki dia. Dia ada kau director, kau kena tengok aku sebab aku tak nampak aku. Kau nampak aku, kau kena guide aku. Aku perlukan ini. Aku tak kira kau muda ke tua ke kan, tapi
kau direct aku sekarang ni. Aku perlukan itu. Saya anggap begitu. Dia maknanya semua orang ada kerja dia. Even apa ni, dekat set kita ada handyman yang buat air. Orang mungkin pandang lekeh. Tapi bagi saya benda-benda ni kalau tak function, semua kita tak jalan. Semua benda shooting ni, filem apa juga is a teamwork. Teamwork maksudnya kerja berkumpulan. Tak gerak satu tempat atau tak function satu bahagian, dia akan pincang. Jadi semua ni penting. Maksud we have to respect each other. We have to respect this department, this department, sebab dia orang pun ada kerja. Wardrobe ada kerja dia, handyman ada kerja dia kan. Tapi kalau tak function, bila dia sendiri tak function, there's something wrong lah. Kenapa I tak siap begini kan? Kau apa kan, meja tak siap itu semua. Dia ada masalah. Tapi macam kita berhadapan dengan dia orang, kita respect dia orang. Tu kerja kau. Di sini saya anggap semua orang ada tanggungjawab masing-masing. We have to respect each other. Romi, kalau nak cerita pasal Susu Galur, cerita ni dia ada melibatkan, yang saya baca ni, kepercayaan kuno daripada suku kaum Minahasa. Itu betul? Ya, kaum Minahasa ni wujud. Saya rasa tahun 17, 16 macam tu lah. Sekarang dah tak ada. Dia dah lama. So dia dulu kalau bila meninggal, dia siapkan kuburan dia sendiri. Waruga tu dia buat sendiri, dan keluarga dia akan balut dia dengan daun pisang, letak kat situ. So sewaktu tukar penjajahan di Indonesia, daun pisang tu ditukar kepada kain kapan masuk dalam tu. Okay, dan bila Indonesia dah merdeka, so perkara ini dah diharamkan sebab daripada mayat tu akan keluar apa panggil, virus ke benda tu menjadikan kuman. Wabak. So semua mayat yang ada dalam tu semua dikebumikan di tempat lain. Cuma Waruga tu saja ada tanpa mayat, dah jadi tempat orang cakap sejarah lah untuk orang pergi ni tengok. Dia memang wujud kaum tu dulu. Mungkin kepercayaan mereka sebab ada banyak internet pun kat mana-mana pun, negara pun, di sudut-sudut dunia pun, bila letak something dia rasa dia insider dia jaga dia punya, mungkin boleh bangkit kan. Biasalah tu, itu biasa. Tapi dia orang tak buat, dia orang sendiri, maksudnya dia tidak amalkan ritual untuk menghidupkan balik. Maksudnya bila dikebumikan cara macam tu, dia percaya akan hidup balik. Dia tak ada pergi puja kat situ. Hidup balik di alam lain. Reincarnation. Cuma apa yang dia buat dekat Waruga tu adalah, satu, dia minta dengan orang cakap apa, tok moyang, tok nenek. Dia minta supaya dia punya hasil tanaman tu membuah dengan baik, dan juga orang yang tak ada anak, suami isteri tak ada anak, itu je dia minta. So dia tak ada pun minta, kalau mungkin ada yang minta nombor ekor tu, itu orang yang jahat lah. Maksudnya kepercayaan dia orang tak ada buat macam tu. So saya percaya filem ni, kalau tengok pada trailer, banyak babak-babak yang menyeramkan, jump scare dia. Tapi nak kata orang akan, tapi bagi saya keseluruhan cerita ni tak rosak lah. Tak bosan. Maksudnya tak busuk lah kata kan. Tak busuk sebab orang nak komplain, nak ni pun semua tak ada sangat. Tak ada isu. Saya rasa tak ada isu. Okey, pada malam tayangan, malam gala hari tu, saya percaya ramai media yang datang support, kawan-kawan satu industri pun datang support. Mungkin abang nak share respon dia orang masa sidang media ke, apa yang dia orang tanya? Alhamdulillah, saya kata penonton, wartawan, mereka rasa mereka menonton satu filem yang rasa ini lebih baik daripada apa yang mereka pernah tengok. Itu dialog mereka. Sebab mungkin dia orang pernah tengok sebelum ni, tayangan sebelum ni, yang rasa banyak ni lah, tapi ini aku boleh layan, dan aku rasa aku lebih suka filem ni daripada filem-filem kemudian ni, sebelum ni yang pernah tengok. Jadi saya rasa agak tu yang saya cakap, kalau wartawan sendiri dari sudut mata dia berbangga dengan filem ini, saya rasa penonton pun rasa kat mana isu aku nak kritik something tu kan. Saya tak nampak. Kalau ada sikit-sikit je lah, tak semua benda tu sempurna, memang ada kelemahan kita, tapi secara keseluruhan, segi lakonan, segi efek dia, segi penceritaan dia, saya rasa tak banyak isu yang kita boleh kritik.
Nah, dia semua kalau takkan daun bergoyang ni patutnya goyang sebelah kiri ni. Cuma itu mencari kesalahan. Mencari kesalahan. Jadi secara keseluruhan filem ni saya rasa saya boleh bangga. Saya berada saya terlibat dalam filem ni. Tapi abang selalu juga berlakon filem seram, drama seram. Sebab dia orang nampak saya seram. Sebab karakter tu sangat. Karakter abang tu kan. Robin mungkin nak share maklum balas ataupun respon pada malam tayangan hari tu? Okey, pada malam tayangan hari tu saya sekali lagi diwarugakan oleh waruga. Okey. Dia kata dia Kau kena balik. Kena lagi. Okey. Pertama pasal saya punya DCP pada hari tayangan tu. DCP kalau orang tak tahu. DCP ni adalah duplicate cinema copy. Yang mana kita nak tayangkan kopi untuk ditayangkan. Kita nak tayangkan pawagam tu dia ada satu format dia. Yang mana kalau benda tu hilang tak boleh main dekat mana-mana PC ke laptop tak boleh. Hanya di pawagam saja. Gelap. Pada malam tu? Malam tu gelap. So start lambat lah? Bukan. Visual tu gelap. Visual saya gelap. Jadi gelap. Tu jap. Masa testing ataupun masa malam tu? Masa di post, bila kita dah duplicate benda tu ke dalam format tu dan kita dah preview di PC, di PC, semua okey, tak ada masalah. Semua okey. So bila ke pawagam, ke cinema, waktu tu saya tak pergi masuk ke dalam untuk test lah sebab saya busy dekat luar. Dan diorang test waktu tu pula pawagam cinema pula buka pukul 8 dan time tu lah kita ada acara dekat bawah tu memperkenalkan artis. Jadi saya tak ada masa untuk nak pergi tengok benda tu kan. Dan bila tengok 15 minit pertama saya dah jadi tak keruan. Saya kata kenapa gelap macam ni kan. Tapi sehingga di hujung saya sangkakan wartawan ataupun orang lain akan bertanya kenapa gelap. Satu dialog, satu ayat dan satu soalan pun tak ada pasal gambar pada malam tu. Tak ada. Saya cakap alhamdulillah bersyukur. Dan dia orang tak sedar apa? Dia pada saya apa permainan yang saya cakap dalam ni sebenarnya saya tak ada spoiler pun pasal cerita ni. Pada saya lah saya boleh cerita direct yang mana kisah ni Rewan sehinggalah Anum siapa bunuh semua macam tu. Cerita dia dia linear je cerita dia dan kita mudah faham, kita mudah ikut. Saya gunakan permainan unsur-unsur bisikan setan, asut, kau pergi kacau lah dia yang kau buat lah ni kan. Isu rumah tangga habis. So bila habis tu, bila maksudnya bukan habis, dia ibaratnya cerita tu boleh habis kat situ. Tapi saya tambah satu puzzle di belakang tu. So puzzle tu yang buatkan ramai orang mesej saya selepas itu dan sehingga wartawan sekali pada malam tu pun dia tanya soalan waruga pada hari tu adalah boleh ke perkataan waruga ni digunakan dengan kaum Minahasa ni semua kan. Dan selebihnya dia bertanya saya next dia macam mana? Kenapa? Siapa benda tu? So sama juga dengan yang lain yang datang mesej saya. Sampaikan ada seorang ni saya tak kenal. Dia cakap tahniah tuan director, saya salah seorang jemputan tadi. Dia daripada siapa saya tak ingat lah. Dia pergi hantar kawan dia ke Sungai Buloh. Sepanjang perjalanan dia bercerita tentang puzzle tu. Sampai kawan dia masuk rumah, dia duduk kat Taman Medan, dia on the phone lagi bercerita pasal puzzle tu. Maksudnya orang seronok untuk berbicara pasal cerita ni sampai balik rumah. Dia macam mana dia seronok. Bukannya dia cerita kenapa dia buat macam tu. Dia aku rasa dia macam ni lah. So dia susun sendiri puzzle. Sebab saya guna konsep open ending. So semua orang berhak untuk nak letak ending dia macam mana. Rewan ni hidup ke tak. Sebab saya dah hint Rewan ni mati suri. Dia boleh hidup, dia boleh mati. Yang ini hidup ke tak. Semua benda-benda tu kan. Saya pergi ke pejabat produser. Adik produser tunggu saya. Dia memang tunggu saya sehinggalah produser kau adik saya nak jumpa waktu maghrib. So kebetulan adik dia ada kat situ. Dia cakap, "Bang, saya dah tahu dah abang punya nak sambungan macam mana." So dia bagi cerita kat saya. Masing-masing ada tu. Dan sendiri. cara dia bercakap tu seronok, buatkan saya rasa macam saya puas. Saya suka sangat dengan benda tu terjadi. So selepas saya berbincang dengan produser, sekiranya filem ini ni eksklusif saya umum dekat Budi first time sekiranya filem ini mendapat sambutan, setidak-tidaknya untuk pulangan modal kepada produser, dia willing untuk buat yang kedua lah, Waruga 2. Dan saya juga nak beritahu kat sini kepada penonton di luar sana, saya open cerita yang kedua ni adalah
daripada idea daripada penonton. So bila pergi tengok cerita ni, dan anda boleh emailkan, nanti kita akan letakkan website atau ke mana media sosial, jalan cerita anda sendiri. So sekiranya itu menarik, so kita akan beli idea anda tu untuk pergi kepada part 2. Ni nak buat duit ni boleh ni. Nak hantar lah. Tapi kena tengok yang ini. Okay. Kena tengok yang ini. Okay, faham. So dia boleh jadi macam-macam. So saya akan oleh kerana yang ini saya guna konsep tu. Yang kedua, dia kena faham lah, kita punya kehendak dia kena lebih better daripada ni lah. Dia tak boleh ambil simple, dia ni kot tak boleh. Dia kena out of the box sikit. So saya rasa 10 minit yang akhir tu, itulah menutupi gelap gambar saya pada malam tu. Jadi kalau kita tengok pada hari Khamis ni, yang gelap tu akan tak ada dah. Tak ada. Maksudnya untuk malam tu je kacau oleh Waruga lah. Bang, hari ni saya kena lagi. Hari ni saya kena lagi. 6 lokasi tak boleh main DCP saya. 6 lokasi tak boleh main. Macam mana pula tu? Itulah sekarang ni. Salah format apa? Tak, format semua betul. Tapi tak boleh buka. Tak boleh buka pula 6 lokasi. So tadi dah call apa semua. So kita cuba hantar pakai link pula. So dia klik link tu. Kita tengok tu lah. Tapi alasan diorang mungkin panggung sekarang tengah pack. So server dia tengah penuh. Mungkin itu macam-macam lah diorang punya ni kan. So Allah dah lah tu, cukup lah tu. Banyak benda cabaran. Ni kira cabaran yang kadang-kadang menakutkan juga bila buat filem seram ni kan. Macam-macam boleh berlaku kan. Okay, so macam diumumkan oleh Romi tadi, you guys boleh menentukan jalan cerita yang seterusnya, tapi dia nak syaratnya out of the box. Okay, mungkin ada pemenang akan dapat sagu hati ke macam mana? Kita beli terus idea asal tu dengan harga market. Dengan harga market. Kalau script writer yang buat idea asal tu berapa, dan kita akan bagilah. Sama ada kita, kalau kata idea tu sangat best, so kita beli solid. Kalau idea tu kata macam 50% kita boleh pakai. So kita adalah dealing dia, ini amount dia. So amount tu saya tak boleh umumkan lagi sebab producer sekarang ada di Bangkok. Saya through the phone je. So nanti bila duduk kita rangka, baru kita boleh umumkan benda tu lah. Tapi yang pentingnya Waruga 2. Waruga 2 so dia nak guna ilmu hitam lagi ke? Itu cadangan daripada Waruga 2. Dah ada penonton nanti. So kita pilih. Pasti filem Waruga 2 akan ada. Siapa bagi tagline menarik pun kita bagi. So itulah yang kita akan cuba untuk duduk bersama dengan penonton, dengan audiens, kita bagi dia ruang, peluang untuk menjadi seorang pemberi idea kepada sebuah filem yang akan ditayangkan di Malaysia. Sorry Budi, saya nak beritahu, saya sekarang dalam peringkat dealing untuk kemudian Vietnam, tayangan filem ni ke sana. Kemudian Vietnam, Laos, Filipin. And then sekarang ni baru masuk 2 hari lepas adalah Thailand, UK, US. Thailand, UK, US. Dan ada satu lagi, insyaAllah minggu depan saya jumpa Turki dan Azerbaijan. Ini based on trailer. Selepas mereka melihat trailer, so next step saya adalah saya akan bagi dia preview full movie. So saya harap negara-negara saya sebut tadi tu, bila tengok full movie dia sukalah. Tadi dia suka tengok trailer. So full movie mungkin dia ada taste masing-masing. Terutama di Cambodia, Laos, Vietnam, Myanmar, mereka punya lembaga penapisan sangat ketat. So sama ada dia boleh ambil tak ambil, itu terpulang pada lembaga penapisan mereka lah. Dia sangat ketat sebab dia tak ambil budaya kurafat, budaya daripada negara luar. So dia main diorang, dan diorang akan dubbing suara diorang juga. Okay, cakap pasal penapisan, ada tak scene-scene yang tak dibenarkan untuk dirilis, ditayangkan? Lulus bersih P13. Jadi boleh bawa anak-anak, syarat kena ada penjaga. Bawah 13 tahun kena ada penjaga. Atas 13 bebas, so semua boleh pergi. Tambah lagi cuti sekolah sekarang ni kan. Anak-anak, adik-adik yang tak ada apa kat rumah tu, pergilah tengok wayang. Cuti sekolah sekarang. Cuti sekolah, ya. Cuti sekolah. Abang mungkin nak ulas sedikit apa pengajaran, mesej yang ingin disampaikan bila dah menonton tu kan. Balik rumah fikir benda apa yang macam, ialah ilmu hitam ni bukan sembarangan kan. So mungkin ada lagi tak terselit-selit pengajaran yang kita boleh timba daripada filem ni? Dia pengajaran dia sebenarnya baiklah pasal kalau kita sebut pasal ilmu hitam ni, apa juga
Wak Imah dia punya niat tu baik, tapi cara tu tetap salah. Maksudnya benda baik tidak menghalalkan cara. Maksudnya walaupun Rewan tu dia tak ada buat perlakuan maksudnya menjahanamkan manusia lain, tapi ilmu tu sendiri telah menjahanamkan keluarga dia. Jadi apa juga bukannya cara kita nak menghalalkan cara. So Romi mungkin sekarang dah berdebar dah menantikan tayangan akan datang ni. Mungkin ada promo-promo lain ke nak pergi melawat. Biasanya produk-produksi ni akan berpakat untuk melihat sendiri penerimaan penonton, nak pergi buat kejutan ke dekat pawagam ke. Mungkin ada promo-promo lain. Okey, selain daripada peraduan tadi. Okey, alhamdulillah saya sebenarnya dapat beberapa volunteer daripada 2-3 negeri yang diorang cakap diorang akan pergi ke sana untuk cuba wawarkan secara mulut ke mulut di mall. Dia tanya saya apa yang boleh kami carry ke sana. So kita katalah kita boleh sediakan goodies dan juga baju kan. Sebab dia dengar daripada feedback dan juga orang yang menonton ni pun, termasuk saya punya tim sendiri pun willing untuk keluar dan pakai baju Waruga ni sepanjang minggu. Maksudnya saya dapat sokongan yang sangat kuat lah. So insyaAllah saya akan hari Khamis ni kemungkinan besar saya akan pergi ke negeri-negeri pilihan saya sekarang adalah Kedah lah. Kedah saya akan turun ke sana untuk pergi ke panggung sebab hari Jumaat adalah hari cuti mereka. So saya ingin melihat sendiri sana, dan siapa yang ada dekat sana nanti insyaAllah ada benda-benda cendera hati yang kita akan bagi special yang kita akan bagi pada yang dekat sana nanti. Dan juga bermula hari ini, hari Selasa 13 hari bulan, tiket sudah mula dijual. Tiket sudah mula dijual dan kita punya pre-sale pun sudah ada beberapa orang yang membeli tiket. Satu respon yang bagus saya rasa insyaAllah. Dan saya harap siapa yang menjadi penonton pertama pada hari Khamis, pada hari Khamis tu akan memberikan satu respon, maklum balas, impact yang bagus supaya diikuti pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. 4 hari ni sangat penting lah. Sebab di sebelah KL, KL ni ataupun Penang semua kan, sebab kita cuti hari Sabtu Ahad. So jadi orang akan mula tengok wayang pada Jumaat malam. So jadi respon daripada yang hari Khamis dengan Jumaat itulah membantu orang-orang belah sini untuk pergi tengok. So that's why saya turun ke sana dulu lah. Ya. So kepada yang dah beli tiket, kata menonton dengan lapang dada, dan kemudian yang baik itu dia sebarkan kan. So yang sekiranya ada keburukan ataupun kelemahan filem ni boleh disampaikan secara DM lah Boleh. Tak payahlah nak wawarkan sedikit support kita punya local produk. Mungkin persaingan untuk musim cuti sekolah ni banyak juga filem-filem luar akan datang. Kita Hollywood apa Hollywood Medium Web. Medium Web. Marvel tu Spider-Man kan. Adik-beradik Spider-Man juga tu. 15 juga. Okey. 15. Kita nak tutup dah kita punya podcast kali ni. Mungkin kata-kata akhir daripada Abang Syarul Nizam untuk semua penonton. Tak apa, terima kasih banyak pada Saudara Budi jemput kami, dan insyaAllah tapi sayang Saudara Budi tak menonton. Memang InsyaAllah I Khamis InsyaAllah. Dan dia boleh bagi review lebih baik lagi insyaAllah. Romi? Okey, saya tak ada apa. Harapan saya semoga filem ini bukannya filem terakhir kami, dan kami ingin berkarya lagi dan kami akan buat lebih baik insyaAllah selepas ini. Dan saya sebenarnya suka untuk melihat apa next respon daripada audiens yang saya umum tadi tu, apa cerita yang kita nak buat, puzzle yang kita akan rungkaikan kat situ untuk universe Waruga. Kalau di social media ni hashtag dia apa? Filem Waruga. Filem Waruga. Filem Waruga. Okay, hashtag Filem Waruga. Yeah. Kalau korang nak tahu lebih lanjut boleh klik lah hashtag tu. So semua update-update terkini akan ada. Ya, Instagram kita ada film.waruga. Film.waruga. Sorry. Waruga.film. Sorry, terbalik. Waruga.film. Waruga.film. Itu kita punya Instagram. Alright. Terima kasih banyak-banyak sudi Romi. Terima kasih Budi. Abang sudi datang ke kita punya podcast Borak Sini Habis Sini. Semoga kalian yang sedang mendengar sekarang ini apa kata bawa anak-anak, isteri dan semua keluarga untuk membuka minda kita tentang sebuah kisah ni, Kutukan Ilmu Hitam. Bunyi pun dah menyeramkan kan. So, kita dah dengar cerita tadi, aku pun terkejut juga dengan cerita-cerita Romi yang macam behind the scene
di mana benda-benda yang berlaku, yang benda-benda yang tidak diingini berlaku, tapi membuatkan kita macam trigger lah, macam kenapa ini berlaku. Semuanya ada hikmah di sebalik tu. So kita akan boom sekali. Sebenarnya Sabah Sarawak ada. Memang kita ada permintaan daripada Brunei, tapi kita saja hold tu supaya dia rasa impact dia. Tapi kadang-kadang orang kita dah sekarang dah ada kat OTT kan, Netflix apa semua, dia orang tunggu kat situ. Saya takkan pergi ke situ dulu. So nak janji tak ada tak lama lagi lambat lagi sebab lambat lagi. Saya akan habiskan dulu untuk tayangan sinema di seluruh, sebab bila kita pergi ke OTT dia dah tanam dah. So jadi kita tak boleh berniaga dah dengan benda tu kan. Faham. So kat situlah nak bagi balik modal dekat producer nak bagi kan untuk dia buat yang kedua. Alright guys, thank you so much for watching. Bye bye. Assalamualaikum.